Tempoh masa bersama dengan Alia, cuba Alia. Ni kelas yang lepas ni. Tempoh masa bersama dengan rumus dia apa? Apa dia punya rumus? Operasi tolak kan? Apa tolak apa? Jam tolak minit. Jam tolak minit. Jam tolak minit? Awak ni apa ni? Macam mana ni? Baru cuti sehari ni. Waktu tamat tolak waktu mula. Apa benda? Operasi apa? Waktu tamat? Operasi. Waktu mula. Astagfirullahalazim. Macam mana ni? Waktu akhir, kita boleh akhir je. Akhir dengan awal. Apa tengah-tengah ni? Operasi apa? Tengah-tengah ni operasi apa? Ya Allah. Bukan jadual. Operasi apa ni? Masa akhir tolak masa awal. Awak ni baru je kelas 1 hari cuti. Tolak. Masa akhir tolak masa awal. Okay. Kan kita dah belajar dah kelas sebelum ni. Kelas ni kan dah buat ni. Ni latihan ni kan dah buat tempoh ni. Waktu mula, waktu tamat ni. Kan dah buat latihan ni. Ke belum buat latihan? Dah buat kan? Kita dah buat dah. Jadi akhir ni boleh jadi juga perkataannya apa? Boleh jadi tamat ataupun mula. Akhir dengan tamat lebih kurang samalah. Awal dengan mula maksudnya samalah. Jadi boleh juga masa akhir tolak masa awal ataupun masa tamat tolak masa mula. Asalkan maksud dia sama je. Ini kelas yang lepas ni. Apa tip dia cikgu bagi tahu itu? Unit mesti sama macam ni. AM dan PM ni kita dah buat ulang balik je ni. AM dan PM boleh tolak tak? Boleh tolak antara dua unit yang tak sama? Tak boleh. Tak boleh. Sebab tu awak kena tahu, belajar tahu macam mana nak tukar unit masa. Bila kes macam ni, dia tak sama unit, kena samakan unit dulu. Apa kita kena buat? Tukar dua-dua ni kepada sistem 24 jam. Yang mana dia punya unit akan jadi jam. Ni akan jadi PM kena tambah dengan 12 jam. So dia akan jadi jam 16.30. Sini akan jadi dia AM. Pusingan pertama tak berubah. Akan kekal jam 10.50. Okay, nampak tak kat sini unit dah sama. Jam dan jam. So barulah kita boleh buat operasi nak mengira tempoh masa. Masa tamat tolak masa mula. Okay. Sebab tu pentingnya tahu tukar unit masa ni. Okay. Apa unit masa? Unit bagi masa ada 3. AM, PM. Unit bagi masa ada 3. AM untuk pusingan pertama, PM untuk pusingan kedua. Ini sistem 12 jam. Bagi sistem 24 jam, ada yang ketiga, kita ada jam. Ini untuk sistem 24 jam sahaja. Dalam jam ni, ada ni PM ada. Dalam ni ada PM. Dalam ni ada AM. Serentak dua-dua. So, kalau nak buat operasi tambah dan tolak masa, pastikan unit sama. Itu perkara asas yang paling pertama sekali. Wajib awak tahu ialah mesti unit dia sama dulu. Macam kes ni tadilah. Bila kita tengok keadaan AM dan PM tak sama, tak boleh buat operasi tambah ataupun operasi tolak. Pastikan dia sama dulu. Jam-jam barulah kita boleh selesaikan operasi mengira tempoh masa tersebut. Operasi tolak ni. Masa tamat, tolak masa mula. Okey, itu kita dah belajar. Macam mana boleh buat tak ingat? Cuma hari ni cikgu nak pergi lebih dalam berkenaan tempoh masa. Kadang-kadang soalan dia tanya tempoh masa, itu biasa. Masa mula tolak masa tamat. Jadi dalam rumus tempoh masa ni,
boleh jadi dia tanya masa, boleh jadi dia tanya masa awal. Berapa? Dia beri masa akhir, dia beri tempoh masa. Boleh jadi dia tanya kita masa akhir. Dia beri pada kita maklumat tempoh masa dan masa awal. Masa akhir berapa? So, boleh jadi anu tu, boleh jadi mana-mana antara tempoh masa, masa akhir ataupun masa awal. Okey, kalau tak faham apa yang cikgu nak cerita ni, kita tengok soalan terus. Contoh soalan. Okey, waktu bermula pukul 8.15 pagi AM. Pusingan pertama. Tempoh. Dia bagi kat sini masa mula 8.15. Dia bagi tempoh masa. Waktu berakhir dia tak bagi. Itu yang dia tanya. Jadi macam nak selesaikan, pertama sekali, tulis rumus dulu. Rumus yang kita belajar tadi. Tempoh ni cikgu padam dulu sekejap. Padam dulu sekejap. Jadi masa mula, tempoh masa bersama dengan, ni tak muat ni nanti. Kena padam balik. Tak muat ni. Okay, tempoh masa bersama dengan masa akhir. Tamatlah tamat. Tolak. Mula. Dia guna perkataan akhir. Tak apa, kita guna perkataan akhir. Bagi sama ni tu. Akhir. Tulisan cikgu ni memang macam ni lah. Kalau tulis laju lagi lah awak tak boleh baca ni. Akhir tolak awal. Okey, kita masukkan rumus tu rumus yang asas. Kita masukkan maklumat. Mula 8.15 kita masukkan di bahagian mula. Masukkan 8.15 AM. Okey. Tempoh. Tempoh ialah merujuk kepada tempoh masa. So, masukkan bawah dia. Tulis kat bawah dia. Jadi, yang pertama sekali, perlunya awak tulis rumus dulu. Kemudian, masukkan maklumat di bawah perkataan dia tu. Tempoh masa tulis bawah ni 7 jam. Berapa minit tadi? 50 minit. Okey, masa akhir apa ni? Kotak kosong. Apa maksud kotak kosong? Nilai yang belum kita ketahui lagi. Dia ialah anu. So, kita selesaikan anu. Ingat balik apa yang kita dah belajar. Apa tu sifat anu? Mestilah dia nombor yang positif. Dan dia duduk seorang-seorang. So, alihkan dia dah positif. So, dia okey kat sini. So, kita kena alihkan 8.15. Pergi ke sana jadi operasi. Tambah positif ni. Tolak akan bertukar jadi. Tolak ni akan bertukar jadi tambah. Tambah 8.15 AM. Okay. Kemudian barulah kita buat jadual. Jadual T. Okay. Kita akan buat jadual T. Okay, cuba kira sendiri. Ada kertas kosong ataupun buku. Tulis, cikgu nak tengok jawapan ni berapa. Jadual T. Cikgu nak dengar jawapan daripada Amni. Tulis jam. Minit. Ni kita nak selesaikan yang ni 1 jam bersama dengan 60 minit. Okay. So 7 jam 50 minit tambah 8.15. Ni semalam dah kelas sebelum ni dah tunjuk macam mana nak susun ni kan. Okay, Amni, cikgu tunggu jawapan awak. 2 minit. Yang lain pun buat. Yang lain tu buat. Nanti mana tahu juga sebut nama yang lain ni.
Kalau tiba-tiba suara cikgu tak jelas ke? Saya dapat, cikgu, saya dapat. Buat apa? Saya dapat, cikgu. Ya. 16 jam 5 minit. 16 jam 5 minit. Tengok. Masa akhir. Yang anu ni apa? Anu ni merujuk kepada masa akhir kan? Masa akhir mesti AM ataupun PM ataupun jam. Masa akhir dia mesti ada unit tu. Kan? 16. Kalau 16 tu pukul apa? 16 5 minit AM. AM PM mana ada sampai pukul 16. AM PM maksimum dia 12 je. Okey. Semak balik yang lain. Siapa boleh bagi tahu cikgu jawapan angkat tangan? Pergi sebut nama dia. Izzah. Okey, Izzah. 15.65 minit. 15.65. Ada ke pukul 6 minit 65? Saya kira macam tu, cikgu. Saya dapat 65 tapi saya rasa macam tak logik je. Mana dia pukul 60 minit 65? Sekarang pukul 9.65. Mana ada 9.65? Macam ni tu. Sebab ni dah aras tinggi sikit. Okey. Okey, Kak Aid. Pukul 4.5 minit. Okey, 4.5 minit. Apa? 4.5 minit. AM, PM, jam. Apa benda ni? Jam ke apa? 4.5 minit. AM ke PM? Ataupun jam. 4.5 minit. Jam Awak pakai jam Kak Aid dapat jam Jam 4. Cikgu tulis je dulu ni jawapan Kak Aid. Nanti cikgu tunjukkan yang sebenarnya macam mana jalan kerja. Ni cikgu hanya tulis jawapan je. Jam. Kak Aid cakap jam 4 sifar 4 lah kot. Mesti 4 digit macam tu. Tak. Habis tu macam mana? Sistem 24 jam. Masih 24 jam macam tu lah. Sifar 4, sifar 5. Kalau 4.5 minit. Cikgu, 8.15 AM tu tukarkan kepada jam. Tukarkan kepada jam. Tak perlu sebab kat sini ada AM. Yang lain tak ada AM, PM, jam. Dia seorang-seorang je AM. Saya tahu cikgu, jawapannya ialah PM. PM. Okey. Apa PM? Apa jawapan dia kalau PM? 4.5 minit PM. Okey. You tunjuk hampir-hampir betul. Kak Aid pun hampir-hampir betul. Kita tengok yang sebenarnya. Izzah tadi apa Izzah? Izzah nak cuba tadi. Berapa Izzah? Jawapan Izzah ni. Izzah kan nak jawab tadi. Berapa dah? Dah tak nak jawab dah. Berapa? Tak jadi. Okey. Alright, kita tengok. Okey, bila kita tambah minit, 50 tambah dengan 15, kat sini 5, kat sini 6, kat sini akan jadi 15. Kita faham, bila masuk 15 ni dia dah masuk pusingan kedua. Selepas 12 kan, dia akan jadi pusingan kedua. Bila pusingan kedua, dia akan jadi, daripada AM akan berubah jadi PM. So, kita dah tahu kat sini dia akan jadi PM. Sebab dah masuk pusingan kedua, 15 ni. Dah masuk pusingan kedua. So, kalau kita nak tulis dalam sistem 12 jam, dalam bentuk AM, PM, sistem 12 jam, so 15 nanti kita kena tukar lah. Kena tukar ke sistem 12 jam. Dia akan jadi berapa? Pukul 15 ni sebenarnya. Pusingan kedua kan. Pukul 3.65 PM. Tapi ada ke pukul 3.65? Pukul 65 ni masalah ni.
Mana ada pukul 65? Minit yang 65. Sebab tu kita tulis kat atas ni. Cikgu saya tahu. Pukul 4:05. Ya, betul. Cuba tengok kat sini Sebab tu pentingnya kat atas ni kita tulis. Ni cikgu padam dulu atas ni. Sebab tu kat atas ni pentingnya kita tulis ni. 1 jam bersama dengan 60 minit. Cikgu semalam kelas sebelum je dah kata dah. Rumah maksimum dalam rumah minit ni, maksimum kita hanya boleh isi 60 minit. Sekarang ni dah lebih 65. Kalau bilik kita boleh isi 2 orang, tiba-tiba datang 4 orang. Macam mana nak isi? 2 orang saja boleh masuk, 2 orang lagi akan pergi mana? Akan keluar lah. Kat sini akan keluar berapa? Kat sini kita buat macam ni. Kita kena buang 60. Buang yang paling besar ni. Ni ada atas ni 60. Sebab tu kita penting tulis atas ni. 1 minit 60 ni penting. Kena tulis tu. So, apa kita buat? Kita buang 60. Buang 60 minit ni. Halau di 60 orang, tinggal 5 orang saja. Dia pergi mana? Yang kena halau ni. Dia akan keluar daripada bilik awak tu. Dia akan pergi ke ruang tamu. Ruang tamu mana? Pergi ke bilik sebelah jam. Dia akan pergi ke bilik sebelah. Kita kalau orang datang rumah kita tak muat, dia kena tidur di ruang tamu lah. Kan? Letak tutup, bantal apa semua, tidur kat depan TV. Sebab dalam bilik dah penuh. Okey, macam ni lah. Kita keluarkan 60. Dia akan keluar, dia akan pergi ke bilik sebelah, bilik jam. Dia akan tidur di bilik jam. Tapi bila 60 bergerak pergi ke jam, dia akan jadi 1. Perubahan minit pergi ke jam, 60 minit akan jadi 1 bila masuk rumah jam. So kat sini bila 60 masuk ke rumah jam, dia akan jadi 1. Dia masuk tu apa? Tambah. Keluar, tolak. Masuk, tambah. Keluar, tolak. Masuk, tambah So kat sini kalau cikgu tulis balik. Okey, sebenarnya apa yang kita belajar ni dia aras tinggi sikit Soalan aras tinggi sikit. Semalam mudah je yang kelas sebelum ni. Okey. So, kalau kita sambung kat sini, dia akan jadi 65 tolak 60. 5, ni sifar. 15 tambah 1 akan jadi 16. So, kat sini kita tahu dia adalah PM sebab ni pusingan kedua. 16 adalah pusingan kedua. So, kita tolak 12. Tolak 12 jam, dia akan jadi pukul. Ni sifar 5. Ni akan jadi 4. So, 4, 5 minit. PM. Okey. Okey, cikgu nak tulis elok-elok sikit Cikgu nak tulis elok ni dah macam serabut cikgu contoh-conting kan. Okey, cikgu nak tulis elok balik. Ulang balik sikit tadi. Okey. Mula sekali kita buat jadual jam, minit. Jadual jam, minit. Satu jam ni wajib tulis Sebab kita nak tahu maksimum dalam rumah minit adalah 60 saja boleh isi. Okey, tadi 7 jam berapa? 7 jam 50 minit. 7 jam 50 minit tambah 8, 15. So, kita akan dapat 5, 65, ni dapat 15. So, kita dah boleh agak berdasarkan pusingan jam tu, 15 ialah PM. Okay, PM kita boleh agak dah. Dia akan jadi PM jawapan nanti. Cumanya kat sini 65. Cikgu kata tadi apa? Maksimum boleh isi 60 saja rumah minit. So, kita kena keluarkan 60. Keluar tu pasti tolak Keluarkan 60. 60 ni pergi mana? Dia akan pergi ke rumah jam. Rumah jam 60. Tapi bila masuk je sini, dia jadi 1. 60 minit masuk rumah jam jadi 1 jam. Kena tahu tu penukaran minit tu. Kita bawa RM10.
pergi masuk Singapura, duit kita akan berubah nanti. Sebab kita dah berubah negara kita dah berubah. Akan jadi lebih kurang $3 lebih kurang. Macam itulah RM10 akan berubah. Macam ni 60 minit berubah. Jadi 1 jam. Masuk rumah jam. Bila masuk tu operasi tambah. Tambah 1. Ruang tamu dah bertambah seorang lagi. Asal ada 15 orang. Seorang daripada bilik keluar masuk pergi ruang tamu, dia jadi tambah kat situ. Keluar tolak. So jadi kat sini 5, 0, 16. Okey. Kalau awak nak tulis dalam sistem 12 jam, dia ni adalah PM sebab pusingan kedua. Kita tahu dah mesti PM. Pusingan kedua tolak balik 12 jam. Tolak balik 12 jam. PM nak tahu nilai sebenar, tolak balik 12 jam. 0, 5, 4. Tu jawapan dia 4, 5 minit PM. Ataupun awak tak nak buat tolak. Okey, contoh awak tak nak buat tolak ni. Awak nak tulis dalam sistem 24 jam. Awak akan tu dapat jam 16, 0, 5. Dua-dua betul. Dua-dua betul. Boleh ni? Boleh faham ni? Okey Okey, nanti cikgu akan bagi soalan yang seterusnya ni. Ada 3 soalan. Cikgu akan bagi sebagai kerja rumah awak. So, soalan pertama cikgu dah selesaikan dengan awak ni. Cuma awak tulis elok-elok balik dah nanti. Okay, ada soalan kedua dan soalan yang ketiga. Itu sebagai kerja rumah awak nanti. Nanti cikgu masukkan dalam Telegram. Dalam grup kita tu. Alright. Sebagai kesimpulan. Okey, bagi kesimpulan sebelum cikgu buat kesimpulan, ada tak soalan nak tanya? Ada tak soalan nak tanya? Okey, sebagai kesimpulan apa yang kita belajar hari ini, tempoh masa bersamaan dengan masa akhir tolak masa awal. Masa akhir tolak masa awal. Itu tak berubah sampai bila-bila. Okey, cuma soalan saja yang akan tanya kita pelik-pelik. Bukan pelik-pelik, dia akan tanya kemungkinan yang anu tu yang mana. Tengoklah. Kadang-kadang dia tanya masa akhir berapa? Pukul berapa? Kadang-kadang dia tanya masa awal berapa? Pukul berapa? Kalau dia tanya tempoh masa, tak ada masalah lah. Terus je tolak. Akhir tolak awal. Okay. Cumanya kat sini kalau dia tanya akhir, apa masa akhir? Masa akhir akan jadi ni akan berubah pergi ke sini jadi tambah. So tempoh masa akan jadi tambah awal. Okey, kalau dia tanya kita masa awal. Dia tanya kita masa awal pula. Anu akan awal akan jadi anu. So, depan dia ada negatif. Tolak. Anu tak boleh tolak. Anu pergi sini, tempoh masa akan pergi ke tempat dia. Tukar tempat. So, awal, rumus bagi masa bagi awal sama dengan akhir tolak tempoh masa. Macam tu. So, kita belajar ni 3 perkara. 3 perkara. Tapi rumus asal dia tetap tempoh masa bersama dengan masa awal, masa akhir tolak masa awal. Nanti salin nota ni dalam buku MT3 awak ni, 3 rumus ni. Kalau nak cari masa akhir, tempoh masa tambah awal. Kalau nak cari masa awal, masa akhir tolak tempoh masa. Cuba tengok tadi soalan yang kita buat tadi, dia tanya soalan akhir kan? Apa yang kita pakai? Tempoh masa tambah awal. Ni kan tadi? Ni tempoh masa.
Ni adalah masa awal. Tambah. Tempoh masa tambah awal. Ni, rumus ni kita pakai tadi ni. Okay, so ada tiga rumus, tapi rumus asalnya datang daripada mana? Daripada sini. Ni. Ini tak berubah. Tempoh masa tetap sama dengan masa akhir tolak masa awal. Akhir tolak awal. Ingat. Okay. Ada soalan nak tanya? Okay. Tak ada. Okay, sekejap lagi cikgu akan masukkan, bukan cikgu masukkan dalam Telegram. Cikgu masukkan terus dalam Google Classroom. Jadi awak buat kat situ. Kalau tak ada ruang ataupun tak ada ni, buat dalam buku MT1 atau MT2. Kemudian ambil gambar daripada MT1, MT2 tu. Cikgu bagi 3 soalan saja. Soalan yang pertama ni, cikgu dah tunjuk. Ni soalan yang kedua. Ni soalan yang ketiga. Nanti cikgu masukkan dalam Google Classroom terus. Okey, itu saja untuk hari ni. Kalau tak ada soalan, kita tamatkan dekat tu je. Okey, ada soalan tak? Tak ada soalan. Tak ada. Okey, kalau tak ada soalan, itu saja untuk hari ni. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam. Tahniah Cikgu Azudin. Terima kasih. Okey. Sama. Assalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam. Cikgu, terima kasih. Sama. Assalamualaikum. Terima kasih.